أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okay. Welcome back to podcast channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat kembali lah. Podcast channel minta maaf lah sebab dah sebulan dah tak upload video. Ada sedikit kekangan masa sikit. Ada biasalah podcast kerja biasa. Lepas tu podcast juga ada buat part time malam-malam. Dan kali ni podcast tak kita lepas dah untuk buat video, okay? InsyaAllah doakan podcast semoga ada masa untuk buat video, okay? Dan jangan, yang baru hadir ke video podcast ni, sudi-sudilah untuk tekan button subscribe, hit bell notification dan like video podcast, okay? Like je semua. Kalau nak komen pun komen je semua. Dan tak lupa juga pada yang mana yang ada cerita cerita seram yang berkaitan apa-apalah mistik ke seram ke paranormal, cerita apa-apa pun boleh share pada podcast di nombor WhatsApp di bawah ataupun nak email pun boleh, tak ada masalah. Podcast ada sediakan dekat description bawah tu ada nombor phone dengan ada email. Boleh juga kalau nak email ataupun nak terus WhatsApp pun tak apa. Itu adalah nombor phone podcast sendiri. Okay. Dan kita ambil sikit lah. Sekarang ni orang kata tengah cuti sekolah, okay? Dan yang mana yang setengah bercuti tu, selamat bercuti bakal ucapkan. Dan yang mana yang baru plan nak bercuti tu, bawa kereta molek, okay? Dan kita ambil sedikit vibe orang kata apa? Kita ambil sedikit vibe cuti sekolah tu. Dan cerita kali ni adalah sikit berkaitan dengan cuti sekolah. Tak adalah banyak sangat, ada sikit-sikit lah berkaitan cuti sekolah, okay? So tanpa menengahkan masa, jom kita cerita. Okey, cerita malam ni sebenarnya bila kita sebut pasal cuti sekolah ni, kita akan terbayarlah mak pok yang bawa anak pergi berjalan-jalan, pergi ke air terjun, pergi ke taman temai, macam-macam lah, pergi ke sana, pergi sini. Macam pok sendiri pun baru balik daripada Penang, bercuti di Penang. Cerita malam ni berkaitan dengan cuti sekolah. Okey, cerita ni diceritakan oleh Puan Syahira. Puan Syahira, benda ni berlaku pada dia, suami dia dan anak dia. Okey, Puan Syahira ni macam mana bukan nak bagi tahu Puan Syahira ni adalah seorang yang dia orang kata 10 tahun dah dia tinggal zaman sekolah. Contohlah zaman sekolah dia habis 2013, ni 2023 okay. Contohlah, sebab dia tak beritahu podcast perkara benda ni, peristiwa ni berlaku bila, dia tak beritahu podcast. Dan yang ni beritahu podcast adalah contohlah Syahira, suami dia Kamil. Okey, ada satu malam ni Syahira orang kata apa, sebelum cuti sekolah lah, Syahira beritahu suami dia, kata yang boleh tak kalau saya nak pergi orang kata apa, me time dengan kawan-kawan perempuan. So si Kamil berkata lah, siapa je kawan perempuan awak? So Syahira pun beritahu yang dia nak keluar me time dengan kawan-kawan sekolah lama dia, kiranya ex classmate dia. Sebab si Syahira ni dia sekolah dekat sekolah agama. So dia pun bagi tahu suami dia, dan dia mendapat keizinan daripada suami dia lah untuk dia berme time. Me time ni bukan kata keluar pagi balik petang, dia bermalam dekat rumah kawan dia lah. Bukan dekat rumah dia, macam sewa homestay lah, berdekatan je dekat dalam Selangor juga. Dan akhirlah suami dia bagi, suami kata dia pun kata, anak macam mana? Saya dah tanya suami dia, tak apa, anak biasa jaga, tak apa, lepas awak berme time, kita pergilah berjalan tempat lain pula, sebab nak bawa anak pula. For now awak pergi dulu me time, okay, saya izinkan.
Katanya Kamil. Okey lah, bila dia nak pergi petang tu, dalam pukul 3 petang tu, si Syahiran nak gerak ke Pokan tak pasti dekat mana lokasi tu sebab dia tak bagi tahu, tapi dekat area-area Selangor lah. Dekat, dia bagi clue sawah padi dan chalet dia bagi tahu. So dalam fikir Pokan mungkin bela-bela Kuala Selangor, bela-bela Sekincan, gitulah, mungkin lah bela-bela sana. Dan malam tu pun dia orang pun berhuha-huha lah, berparti, bukan berparti, kata apa, berme time lah. Si Syahiran dengan kawan-kawan dia dalam 10 orang. So dia pun malam tu pun berlalu dengan tanpa sebarang masalah lah. So ceritanya berlaku pada bukan berlaku dekat chalet tu tak ada masalah ke apa pun, dan benda ni berlaku selepas dia bermalam dekat chalet tu. Okey, seperti yang Moga kata, dia hanya bermalam satu malam sahaja dekat chalet tu. Dia beritahu suami dia, yang boleh tak awak tolong ambil saya lepas, kiranya esoknya tu awak ambil saya, tapi bukan dekat chalet tu, awak ambil saya dekat rumah kawan saya. Suami kami bagi tahu lah, okey, tak ada masalah. So si Syahira pun dah bermalam satu malam dekat chalet tu, dia pun check out dalam pukul 12 gitu. So masing-masing pun baliklah ke rumah masing-masing. Dan si Syahira ni dia tumpang kawan dia namanya Aisyah. Kata Aisyah, boleh tak aku tumpang kau nak balik rumah kau dulu, kiranya husband aku nanti ambil dekat rumah kau, boleh tak? Katanya si Aisyah, boleh je, tak ada masalah. Dan Aisyah ni pula dia duduk dekat satu kawasan yang dia flat, Pokan ni confused sikit lah antara flat, pansapuri, apartment, kondo. Pokan confused sikit. Pokan tak tahu macam mana nak bezakan. Okey, kita bagilah pansapuri lah, apartment. Apartment yang Aisyah duduk ni adalah apartment di lereng bukit. Kiranya blok A dekat atas bukit. Contoh dah. Blok A atas bukit, blok B tengah, blok C bawah sekali. Contoh. Dan sampai je dekat rumah Aisyah, si Syahira ni pun send lah location ke husband dia, ke Kamil ni lah. Kata yang saya dah sampai rumah Aisyah ni, saya nak solat jap. Kalau awak nak ambil saya petang pun tak apa, sebab si Aisyah dia tak kahwin lagi, dan si Aisyah ni duduk seorang. Si Aisyah ni duduk seorang dekat apartment tu. Si Syahira ni pula dia bagi tahu husband dia, si Kamil ni, dia kata kalau awak nak ambil saya lewat-lewat sikit pun tak apa. So si Kamil ni pun macam, okey lah, kalau macam tu saya ambil awak lepas maghrib lah, boleh? Tak boleh juga, boleh saya lepak dengan si Aisyah ni jap, lepak-lepak dekat rumah Aisyah lah. So si Kamil pun on lah, kata lepas maghrib saya akan pergi ambil awak. Perjalanan daripada rumah Kamil nak pergi ke rumah Aisyah ni, pergi ambil isteri Syahira ni, mengambil masa dalam lebih kurang 30 minit, tak jauh pun, dalam 30 minit. Dan sampai dekat rumah tu, dekat location yang dipin oleh Syahira tu, kami masuk macam biasa, ada guard, ada security. Sebab tu bukan confused, sebab kau tak tahu nak beza macam mana, kondo ke, apartment ke, pansapuri ke, flat ke, bukan tak hati. So minta maaf sangat kalau kata salah cerita. Dan lepas tu Syahira pun kata tak apa, boleh tak awak parking je dulu mana-mana, nanti awak turun dekat blok C. Kiranya blok C ni adalah blok paling bawah. Kiranya contoh kalau kami naik, kami perlu parking dekat blok B, kiranya datah. So lepas tu kami pun masuklah, guard tu pun bagi masuk. Kalau kami masuk cari parking, dapatlah satu parking pelawak dekat blok B. So sebab untuk turun ke blok C dia tak jumpa jalan, so dia parking kat blok B. Dia kata dekat anak dia, Atia, jom ikut papa, kita pergi ambil mami. Jom kita pergi ambil mami. Itulah, turun je. Bila dia turun je daripada kereta, dia terserempak dengan satu kereta yang lalu lah. Daripada entrance tu, kereta tu lalu, kereta tu break mengejut. Contohlah, ni si kami tengah berjalan dengan anak dia, kereta ni tiba-tiba break mengejut. Tiba-tiba kereta ni buka tingkap kereta dia, marah-marah. Kata, bang, pegang anak elok-elok bang, nasib baik saya tak terlanggar tadi. So si kami ni macam confused, kata, anak aku pegang elok-elok dah, cumanya yelah biasalah jalan kan tak luas sangat. So dia dah ke tepi anak dia, tak adalah sampai kereta tu nak langgar. Tak, tu yang belakang tu pegang elok-elok kan, sekejap lagi saya langgar je kan.
Apa pun tak dapat. So lelaki tu marah lah, kata macam yang kau ni buat anak dia reti, jaga tak reti, macam tu lah ibaratnya. So si Kamil ni ditinggalkan dengan kebingungan, kebengongan. Dia ditinggalkan dengan apa benda ni. Okey, podcast terlupa satu pun cerita. Kamil ni adalah seorang cikgu. Sebab tu dia cuti cikgu di sekolah khas. Maksudnya sekolah bukan sekolah biasa. Sekolah khas ni maksudnya sekolah mungkin untuk belajar bisu, belajar pekak, macam itulah lebih kurang. Tapi cikgu sekolah khas. Sebab apa Pak katakan cikgu sekolah khas ni? Okey, jagi Pak awak kita tahulah kenapa. Dan ada satu jalan tu tangga turun ke blok C lah. So kami pun pergi lah. Tapi kalau dekat dalam masa yang sama, kami ni masih lagi confused. Dia turun ke blok C, turun tangga tu, dia peganglah anak dia si Atia ni. Jalan. Kenapa pakcik brother tu cakap macam tu tadi? Kenapa? Kerana anak aku, katanya Kamil. So dia confused lagi. Sampailah dekat blok C tu, dia tak tahu lah rumah si Aisyah tu kat mana ke. Dia pun call wife dia, kata yang saya dah sampai kat blok C ni, tapi saya malah naik. Boleh tak nanti awak turun je? Saya ada dekat satu wakaf ni. Dekat wakaf, dia ada satu macam tempat lapang, ada satu wakaf. Dekat wakaf tu ada satu brother ni tengah main gitar. Kiranya wakaf tu berhadapan dengan rumah dia lah. Dia ada ground floor rumah. Brother tu tengah main gitar dan main greng tengah main. Abang kepada brother yang tengah main gitar ni keluar daripada rumah, dan si Kamil ni nampak seperti seolah-olah abang kepada brother yang main gitar ni seolah-olah macam berinteraksi dengan orang sebelah anak dia, Atia. Tapi brother ni, sebab apa buat katakan sangat tadi dia adalah cikgu sekolah khas, brother ni bisu. Brother yang baru keluar daripada rumah ni bisu. Dia macam menggunakan bahasa isyarat. Lepas tu dan dia nampak si anak dia Atia ni pula macam yang tengah happy, tengah bermain dengan someone. So dia pun macam ya betul, kata Atia main dengan siapa tu? Kata ni ada kawan ni. Masa tu dia cuak dah. Lepas tu dia tengok ke brother yang bisu lah. Dia macam yang kata nak buat signal macam mana. Dia tanya brother tu nama siapa. So brother tu bagi tahu nama dia lah. Nama dia, kata dia tak bagi tahu pula nama. Bagi contohlah, bagi nama Wahab. Brother tu nama Wahab. Dia bagi tahu melalui sign language. So si Kamil ni dapat tahulah. Dan Kamil bagi tahu. Kamil tanya dia, kata bang, ini buat kecek lah sebab tapi dia menggunakan sign language. Kata bang, abang cakap pasal apa bang? Kau tak ada. Lepas tu brother tu balik. Brother tu balas dengan sign language lah. Brother tu kata tak, budak ni memang ada kat sini. Memang selalu saya borak dengan dia. Tak semua orang boleh nampak dia. Lepas tu dia lagi lah si Kamil ni cuak je. Sebab tadi dia tanya anak dia, kata Atia main siapa ni? Ni ada kawan ni, so nak main dia. Lepas tu lagi sekali brother Wahab tu kata, buat awak jangan risau, dia tak kacau orang. Dia cuma budak yang orang kata nak perlukan kawan, dia nak main. So bila dia nampak Atia tu, so dia rasa Atia tu boleh jadi kawan dia lah. So 5 minit lepas dia borak dengan brother Wahab tu, brother Wahab tu kata jangan risau, tak ada apa, budak ni memang selalu ada kat sini dan saya boleh nampak dia, dan beberapa orang kat flat ni pun boleh nampak dia, tapi tak semua orang boleh nampak dia. Macam si Kamil tak boleh nampak dia. Itu yang brother Wahab tu beritahu. 5 minit lepas tu si Syahira pun turun, kata abang jom kita balik, kata dengan beg bimbit dia lah. Tu si Syahira pun tanya, nak tengok si Atia tu dekat atas wakaf tu. Atia tengah main siapa tu bang? Anak siapa tu? Lepas tu terus kami pandang wife dia. Kami tanya, awak boleh nampak ke? Tu, asal pula tak nampak? Kenapa? Sebab saya tak nampak yang. Lepas tu bini dia terus berdiri bulu tekuk. Dia kata, bang, abang jangan buat main-main bang, benda-benda macam ni. Kata, betul, saya memang tak nampak.
Tapi brother ni nampak brother Wahab. So brother Wahab pun masa tu adalah brother Wahab tu kata jangan risau, dia takkan ikut siapa-siapa, dia takkan ikut balik lah. Contohlah kalau kami ni nak balik, dia takkan ikut balik, dia akan duduk je situ. Cumanya dia bila ada budak dia akan ajak budak tu bermain lah. Tapi yang peliknya Syahira ni boleh nampak. Kata si kami tanya, betul ke awak nampaknya? Ya yang tu si Atia tengah main macam main tepuk amai-amai lah dengan budak tu. Konon-kononnya biasalah budak-budak umur 3-4 tahun. Lepas tu kami kata dengan Cik Wahab, tak apalah Abang Wahab, saya nak balik dulu ni, wife saya pun dah turun, so saya balik dulu, okay? Terima kasih bang sebab orang kata apa, bagi pencerahan kat saya lah pasal benda ni. So dia tak ada lagi risau sangat sebab brother Wahab tu kata budak tu takkan ikut. Dan si Syahira pun mengerti lah. Dia pun kata, bang, cuma kan kita balik. So si Kamil ni pun ambil beg bini dia, pergi balik. Lagi sekali kami tanya, masa tengah berjalan naik tangga tu, kami tanya, kata, yang budak tu ikut ke? Tu si Syahira ni pandang belakang, tak bang, budak tu ada kat wakaf tu. So si masa naik ke tangga paling atas, teratas sekali nak pergi ke kereta tu, si Atia pun cakap, bye-bye awak, nanti kita main lagi So si kami pun tak adalah dia dia marah, cumanya dia terkejut lah sebab yelah tiba-tiba anak dia bermain dengan satu entiti yang dia tak boleh nampak. So dia pelik, confused, semua adalah dalam kepala otak dia. Masuk je dalam kereta, si kami tanya sekali lagi Syahira, kata, yang betul ke awak nampak tadi? Ya bang, betul, saya nampak budak tu budak lelaki. Kata, awak agak-agak budak tu umur berapa? Tanya kami. Tak tahu bang, dah umur dalam 4 ke 5 tahun mungkin lah. Budak lelaki pakai baju putih, seluar pendek hitam. Dia kata macam tu. Oh ya ke, tak apalah, mungkin dia cuma nak bermain je dengan Atia. Itulah bang, saya pun harap macam tu lah, harap dia tak ikut lagi kita balik. Tapi katanya brother Wahab memang dia takkan ikut balik, memang tempat dia memang kat situ. So dia takkan ikut siapa-siapa balik, dia takkan mengusik siapa-siapa lah, cuma dia nak bermain saja. Contoh kalau ada budak apa, dia akan tumpah main sekali, itulah. Dan start daripada dan keluar je daripada apartmen tu. Malam tu kami duduk sore-sore dekat rumah dia, kami kata, oh first time benda ni berlaku dekat aku, first time dalam hidup aku benda ni berlaku dekat family aku. Bukanlah kata benda tu jahat, bukan, tapi ini adalah pengalaman dia yang first time. Okey, cerita kedua ni pula tak ada kaitan lah dengan cerita sekolah. Cerita kedua ni adalah cerita pengalaman podcast sendiri yang berlaku, kata ingat lah bila, mungkin 2-3 bulan lepas kot, 2-3 bulan lepas. Okey, seperti mana yang podcast di awal video tadi, podcast ada kerja lain, podcast kerja office hour lah. Sabtu Ahad cuti, dan bila malam pula podcast ada buat bukan buat part time, podcast ada satu, bukan bisnes jugalah, saya income lah untuk podcast saya, cari saya income. Podcast ada buat 4 motor dan 4 kereta dekat depan rumah, sebab rumah podcast landed. Macam yang podcast bagi tahu sebelum ni, podcast duduk rumah taman, dan rumah taman ni pula podcast ni duduk di lorong yang hujung. Bila duduk di lorong yang hujung, depan rumah podcast ni adalah hutan yang kalau petang ke pagi kau boleh nampak monyet yang melintah, monyet daripada hutan tu masuk ke arah taman perumahan ni, dan malam-malam pula boleh nampak lah khinzir hutan. Itu adalah sedikit sebanyak pasal rumah yang podcast duduk ni lah. Dan malam tu, ada satu malam tu podcast ni jenis buat kerja buka pagar sebelah. Bila podcast tengah buat kerja ni, masa tu saya ingat podcast baru balik daripada jogging, bukan jogging, brisk walk keliling taman rumah ni lah, baru balik daripada brisk walk. Lepas balik brisk walk tu, perlu lah biasa ke podcast tak boleh masuk rumah lagi. So podcast bagi tahu ke wife podcast yang awak masuk dulu, saya nak duduk luar kejap, sambil-sambil tu boleh saya sambung buat kerja. Mata tengah buat kerja, masa tu jet lewat dah, masa tu dah dekat pukul 12 dah. Bila dekat pukul 12 ni, kawasan taman perumahan podcast ni sangat-sangat sunyi. Selagi satu tambah pula, rumah podcast ni adalah lorong paling hujung, iaitu lorong yang menghadap hutan. So time tu pukul 12, podcast tengah-tengah. Okey, podcast bagi tahu sikit scoop kerja podcast ni.
podcast membuat dia macam podcast buat carbon fiber dia. So malam tu podcast tengah naikkan macam cat lah, macam lapisan untuk apa untuk barang-barang kereta, barang motor ni lah. Tengah-tengah buat kerja, podcast terdengar dia sebut Kal, dia sebut macam tu. So podcast pandai lelaki kata podcast lama tau, dah 5 minit gitu podcast dia. Cakap, betul ke apa aku dengar ni? Kata, dok aku perasaan aku juga. So podcast fikir perasaan podcast je. So podcast betul lah buat kerja tu, bawa kerja kemar-kemar rumah, ada kemar-kemar depan rumah. Pagar masih lagi terbuka ni. Tapi sebenarnya podcast rusi juga, sebab selalu babi hutan ni memang akan lalu depan rumah kalau tengah malam. Dan sekali lagi, bila podcast tengah buat kerja, podcast ni bila jenis buat kerja, podcast akan cuci airpod dan dengar cerita, contohlah cerita-cerita seram lah, Banjo ke Kamarina ke Ashraf channel ke, contohlah akan dengar cerita-cerita YouTube lah, cucuk, tapi tak cucuk dua-dua belah, cucuk sebelah tengah-tengah buat kerja, tengah-tengah dengar cerita satu ni. Masa tu buat ingat podcast baru petai tu dekat office, podcast baru tengok satu video pasal Serbian dancing lady. So benda tu terngiang-ngiang dekat pada otak podcast macam kata ingat-ingat gitu. Padahal dekat telinga ni tengah dengar cerita seram juga, tapi Serbian dancing lady tu masih terngiang-ngiang dekat minda, dekat otak ni lah, masih orang kata jelas kelihatan pasal video tadi. So kali tengah-tengah buat kerja, kali kedua bunyi Kal. Kali ni dia mendayu sikit. Podcast pun paling belakang. Patut bila ngakal, podcast tu paling belakang, paling je belakang, tak ada siapa-siapa. Dan rasanya tengok podcast pun tengok je time tu lagi 5 minit nak pukul 12. 5 minit nak pukul 12. Podcast kata dia suruh masuk tidur kot. Tapi podcast ada sikit je lagi kerja nak settle. So podcast kata lepak lah kejap, tunggu jap, buat kerja sama-sama, buat kerja selang 20 ke 30 minit lepas tu, duduk time tu 12 lebih lah. Sekali lagi dengar Kal. Masa ni podcast tak paling belakang dah, sebab kali ni suara kali ketiga ni dia garau Kal. Podcast pun tu baling semua bagi kerja, tutup pintu, tutup pagar, masuk rumah tu wife podcast tanya, kenapa yang? Tak ada apa, nak buatkan mati yang gitulah. Sebab kalau buatkan royak memang dia takut lah. Bukan kata dia buatkan apa takut. So masuk rumah, tutup lampu, tutup aircon, tutup lampu, tutup pintu, kunci pintu lah kau, masuk tidur. Dan esok itu Poka tengok bagi-bagi kerja Poka tak sempat nak kemah malam, memang berselerok lah. So sampai sekarang Poka tak tahu siapa je panggil Poka. Okay, terima kasih kepada semua yang tengok video ni sampai habis. Terima kasih, dan sekali lagi Poka minta maaf sebab lama tak buat video. Dan insyaAllah doakan semoga Poka ada masa untuk upload video hari-hari, insyaAllah. Poka akan cubalah upload sekerap yang mungkin, dan sama-samalah sokong Poka. Yang mana Poka tahu yang ada orang yang tengok video ni tanpa subscribe. Subscribe lah, subscribe tu free je. Subscribe, tekan button like, komen, kecam, marah Poka apa ni dah lah buat video jari-jari, patut nak suruh subscribe pula. Tak apa, marah ya Poka, sebab memang Poka patut kena marah je. Kata marah je lah. Okay, so sampai situ je video kali ni. InsyaAllah kita jumpa di next video. Okay, Assalamualaikum.